بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغننا بالعلم زينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين يا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور مسلمين مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kuliah yang berkat insya-Allah bincang sama-sama tentang atau mengenai sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah seorang insan yang paling mulia, insan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sirah Rasulullah penuh dengan ilmu, penuh dengan berkat. Barang siapa yang banyak ilmunya tentang sirah Rasulullah, maka dia senang untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mencontohi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih bincang sama-sama atau menceritakan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah kepada Al-Madinah. Sebelum ni kita menceritakan bagaimana Rasulullah SAW menjadi tetamu Ummu Ma'bad radhiyallahu anha. Selepas tu kita menceritakan bagaimana Suraqah radhiyallahu anhu semasa dia masih kafir dan dia mengkajar kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan apa yang terjadi daripada mukjizah dan ajaib di waktu itu. Hari ini sambung, yakni selepas Suraqah radhiyallahu anhu pulang kepada Makkah, dialah yang mencegahkan orang Quraisy yang sedang mencari Rasulullah SAW tidak mengikuti jalan yang Rasulullah SAW ikut. Yakni ketika Suraqah radhiyallahu anhu pulang, apa dia tinggalkan Rasulullah, ucap selamat tinggal kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Ketika dia balik, dia jumpa beberapa orang yang tujuan mereka sama macam dia sebelum ini. yakni mereka nak tahan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau nak bunuh Rasulullah.
Maka dialah yang kata kepada mereka, aku ini orang kampung sini, orang kampung daripada Qadid, nama kampungnya Qadid. Dan saya sudah pusing kawasan ini semua. Dan ambillah khabar yang yakin daripadaku, Muhammad dan Abu Bakar tidak mengikuti jalan sini. Maka orang kafir percaya dia dan tukar jalan lain, cari Rasulullah SAW kepada kawasan yang lain. Sebab kalau kita masih ingat ketika jin membuatkan hatif itu, orang Quraisy suruh semua remaja, semua orang-orang yang ada kuda yang laju mencari, suruh mereka semua pergi kepada kampung Ummu Ma'bad kerana kita dengar suara daripada jin kata Muhammad dah sampai kepada timba Ummu Ma'bad. Kita kena tahan Rasulullah Muhammad ini, kita kena bunuh dia sebelum Muhammad bertemu atau jumpa dengan kabilah-kabilah Arab yang lain. Maka kalau ramai orang yang mengikuti Muhammad, susahlah kita nanti. Biar kita bunuh dia ketika dia masih dengan Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah, itu lebih mudah. Tetapi itu rancangan mereka. Itu rancangan orang kafir, dan Allah Subhanahu wa taala ada rancangan yang lain dan yang lagi yang mengalahkan rancangan mereka. Maka Suraqah di waktu itu dia kata, ketika aku keluar dari rumah dengan niat mentahan Rasulullah atau bunuh dia, di waktu itu aku sangat suka membunuh Muhammad dan Abu Bakar atau dapat tahan mereka. Semua itu kerana apa? Kerana dia harap nak dapatkan 100 unta daripada Abu Jahal. Tetapi selepas dia dah jumpa Rasulullah, dia tengok muka Rasulullah, dia tengok senyuman Nabi Muhammad SAW, dia dengar dan melihat bagaimana akhlak dan adab Rasulullah SAW. Dia datang dengan membawa perasaan benci, membawa perasaan jahat kepada Rasulullah, tapi dia terkejut kerana dia terkejut kerana Rasulullah SAW tunggunya dengan membawa perasaan cinta dan perasaan yang ingin perasaan yang baik kepadanya. Maka pertemuan Suraqah dengan Rasulullah SAW di waktu itu dia tukar semua keadaan Suraqah di waktu itu. Dia kata, waktu aku keluar, perkara yang paling aku suka iaitu mentahankan Muhammad dan Abu Bakar atau bunuh mereka. Tapi lepas jumpa mereka dan aku pulang kepada rumah saya, di waktu itu perkara yang paling hati aku suka iaitu aku tidak mahu sesiapa pun daripada orang Quraisy atau orang Makkah dapat tahu di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang. Cuba bayang tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Suraqah yang dia mengucapkan ucapan ini yang penuh dengan perasaan cinta dan dah jatuh cinta, jatuh sayang kepada Rasulullah SAW. Waktu itu pun dia belum lagi masuk Islam. Itu dah boleh buat kita bayang, boleh kita rasa dan nampak bagaimana lemah lumputnya Rasulullah SAW. Akhlak Rasulullah SAW yang sangat tinggi, yang luar biasa. Sampai orang kafir pun kalau sekali pun bertemu dengan Nabi SAW terus jatuh cinta dan sayang kepada Nabi SAW. Ulama kata dibagi waktu Suraqah keluar dari rumahnya untuk mentahankan Nabi SAW. Waktu itu dia keluar dengan tujuan yang jahat. Tapi di hujung, di waktu petang, lepas dia nak pulang kepada rumah, dia balik dengan menjadi satu senjata untuk Rasulullah SAW. Subhanallah. Cuma golongan atau beberapa remaja yang datang dari Quraisy yang disegahkan oleh Suraqah, yang disuruh oleh Suraqah balik, jangan cari Muhammad dari jalan ini. Mereka balik, tapi lepas tu mereka rasa nak cek juga.
Walaupun Suraqah dah bagi tahu Muhammad tak ada di jalan ini, tapi mereka rasa nak cek juga. Nak sampai juga sampai kaimah Ummu Ma'bad. So kurang-kurangnya mereka sampai sehingga Ummu Ma'bad jumpa dia dan interview dia. Tanya dia, Muhammad lalu dari sini atau tidak? Adakah Ummu Ma'bad ada tahu apa-apa cerita tentang Muhammad atau tak? Jadi mereka sambung jalan mereka balik kepada berjalanan yang Suraqah dah jumpa Rasulullah, iaitu arah kepada kaimah Ummu Ma'bad. Mereka pergi sampai kaimah Ummu Ma'bad, tapi Rasulullah sudah bergerak, sudah bertolak kepada Al-Madinah. Mereka jumpa Ummu Ma'bad dan dia dah tahu cerita Ummu Ma'bad sebab suaminya dah cerita. Dia tahu cerita yang orang Quraisy, orang Makkah sekarang sedang mencari Rasulullah, mahu bunuh dia. Jadi Ummu Ma'bad lepas nampak mereka datang dengan senjata mereka, dengan pedang mereka, dengan kuda, dan dia nampak kalau mereka kejar kepada Rasulullah SAW, boleh sempat jumpa Rasulullah sebelum Rasulullah sampai kepada Madinah. Jadi Sayyidatina Ummu Ma'bad rasa takut dan risau dan sangat risau untuk Rasulullah SAW. Dia terus jawab kepada mereka, aku tak pernah dengar nama Muhammad, aku tak pernah tahu tentang apa yang kamu cerita ini. Tapi mereka tanya dia dengan tegas dan beberapa kali dengan memaksa. Yang orang Quraisy cuba memaksa Ummu Ma'bad untuk jawab kepada mereka. Lepas mereka paksa dia dan tanya dia beberapa kali sampai ganggu Ummu Ma'bad, waktu itu Ummu Ma'bad dia kata, sekarang kau balik kepada negeri kamu, balik kepada kampung kamu di Quraisy di Makkah sana, atau aku akan panggil orang kabilah saya ni, orang kampung saya ni akan berang bunuh kamu. Maka mereka waktu itu terus pusing kuda mereka dan terus balik kepada Makkah. Takut kerana mereka tahu Ummu Ma'bad ni dia seorang wanita yang tinggi kedudukannya di masyarakat kabilah atau kampungnya. Jadi kalau dia panggil, benar-benar mereka akan keluar dan akan bunuh mereka, iaitu orang kampungnya. Maka mereka balik dan waktu itu mereka tidak tahu ke arah mana Rasulullah SAW bertolak kepada Al-Madinah. Selepas Rasulullah SAW selesai dengan cerita Ummu Ma'bad dan Suraqah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar berkata, "Sirna laylatana kullaha hatta qama qa'imu adh-dhahirah wa khala at-tariqu fala yura fihi ahad." Maka dia kata, kita sambung perjalanan kita kerana kita risau lepas dah dengar cerita tu. Sebab Rasulullah dan Abu Bakar baru dapat tahu yang Quraisy dah letak upah 100 unta bagi siapa yang bunuh mereka atau tahan mereka. Jadi selepas tu mereka bergerak dengan laju sehingga, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sehingga Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar berjalan dan sambung perjalanan mereka di tengah malam. Walhal itu dalam budaya Arab di waktu itu tak biasa. Orang kalau musafir pun, musafir sampai maghrib. Lepas tu tidur di tempat mereka tu. Lepas tu kemudian dibagi barulah sambung jalan. Tapi Rasulullah dan Abu Bakar kerana mereka risau daripada orang kafir, Sayyidina Abu Bakar dia kata, sepanjang malam itu kita sambung jalan. Kita sambung perjalanan kita di tengah musafir sehingga masuknya waktu subuh. Dan sehingga masuknya juga waktu zuhur. Dan di waktu zuhur memang tak akan jumpa sesiapa pun di tengah pasir kerana waktu itu terlalu panas keadaan pasir. Boleh bayang muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Ini Nabi kamu. Ini kekasih kamu. Inilah yang ajar kita solat, yang ajar kita agama, yang memberi petunjuk, yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhijrah kepada Al-Madinah di tengah pasir. Kita semua tahu bagaimana pasir negara Arab. Pasir yang luas dalam perjalanan Makkah kepada Al-Madinah. Panas yang tak boleh tahan. Panas yang begitu susah.
Tapi Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah SAW sambung. Subhanallah, tiba-tiba mereka nampak ada satu batu yang besar, dan batu itu dia ada bayang-bayang di bawahnya, di tepi jalan. Di tepi jalan ada satu batu besar, dan dia macam bentuknya macam bayung. Jadi bawahnya ada bayang-bayang. Jadi Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar terus singgah kepada batu itu untuk nak rehat sikit sekurang-kurangnya sampai matahari kurang panasnya. Tapi Sayyidina Abu Bakar suruh Rasulullah tunggu atas unta, jangan turun. Sayyidina Abu Bakar pergi bawah batu itu, bersihkan, sapu, tipikan batu-batu yang tajam ke yang besar macam tu. Dia bersih, dipastikan ada ular ke tak ada apa-apa yang tak elok. Lepas dia bersihkan dan siapkan timba itu semua, dia barulah suruh Rasulullah SAW, minta Rasulullah turun dan duduk di bawah batu itu. Dia buka macam kulit lah. Sayyidina Abu Bakar dia buka macam untuk Rasulullah tidur atau rehat sikit. Sayyidina Abu Bakar buka satu tilam tapi daripada kulit untuk Rasulullah SAW tidur atasnya. ثم قلت يا رسول الله نم وأنا أتجسس وأتعرف من تخافه. Sayyidina Abu Bakar dia kata, ya Rasulullah, kamu jangan risau, tidur, rehat. Aku akan jaga kamu di sini dan aku akan melihat kanan kiri dan intai-intai kalau ada siapa-siapa nak kejar kita. Rasulullah jangan risau apa-apa tentang kerja ini, biar itu serahkan kepada saya. Yang penting Rasulullah tidur dan rehat. Subhanallah. Sayyidina Abu Bakar pun musafir dengan Rasulullah, penat juga, mengantuk juga. Tapi inilah pengorbanan yang luar biasa. Ini yang cinta yang sebenar. Kalau kita kata kita cinta Rasulullah, tapi kita tak sanggup buat sunnah, ini cinta apa kita pun tak faham. Kita jaga kita cinta Rasulullah, tapi tak sanggup bangun salat sunnah. Kita tak sanggup ikut sunnah Rasulullah SAW. Tak sanggup menggembirakan hati Rasulullah. Jadi cinta jenis apa kita tak tahu. Ini cinta yang sebenar. Kalau kita baca sirah, kita baru tahu apa arti perkataan cinta tu dengan perbuatan sahabat. Sahabat Nabi SAW tidak terlalu banyak menyatakan kepada Rasulullah, kami sayang kamu, kami cintamu ya Rasulullah. Tak banyak menyebutkan cinta sayang. Perbuatan mereka berbicara. Dengan perbuatan mereka berbicara dengan Rasulullah, kami sayang dan cinta kamu ya Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar dia suruh Rasulullah tidur. Maka Rasulullah SAW dia ikutlah apa yang Abu Bakar cadangkan, dia tidur. Dia tidur rehat qailulah sikit. Tiba-tiba subhanallah, lepas zuhur macam tu, lalu satu orang yang mengembala kambing. Dijaga kambingnya dengan beberapa kambing, banyak kambingnya. Satu ghulam umurnya 11 tahun, budak. Maka Sayyidina Abu Bakar panggil dia. Dan Sayyidina Abu Bakar turun kepada dia. Dia kata, wahai ghulam, liman anta? Kamu penkhidmat kepada siapa? So dia tahu dari cara pakaian dia, dari cara dia, ini bukan anak orang yang mempunyai kambing. Ini macam orang kerja atau hamba. Kamu hamba siapa? Maka budak itu dia sebutkan satu nama, satu orang daripada Makkah. Dia kata, aku hamba si fulan. Kemudian dia sebut satu nama. Sayyidina Abu Bakar terus kenal. Dia kenal nama fulan itu yang daripada Makkah. Dia kata, oh, aku kenal orang itu. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar tanya dia. Dia kata, kambing ini ada susu ke? Ada kambing yang ada susu? Budak itu dia kata, ada. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dia pergi memerah susu kambing. Dia ambil daripada kambing orang itu. Kita mesti akan tanya, macam mana Abu Bakar dia ambil susu daripada kambing orang? Ini bukan halal.
untuk pengetahuan, di masyarakat Arab dahulu, di masyarakat Arab di zaman dahulu, tuan yang mempunyai kambing atau unta atau lembu, mereka sendiri memberi izin kepada hamba mereka kalau ada sesiapa musafir, siapa-siapa manusia tinggal musafir, dan dia atau orang yang musafir di tengah jalan, di Basir atau di mana-mana, kalau dia, aku izinkan kamu bagi dia susu. Ini daripada akhlak orang Arab dahulu, hatta yang bukan Islam. Hatta orang Arab yang bukan Islam, mereka memang halalkan untuk siapa-siapa yang tinggal jalan musafir, makanlah daripada kambing kita, ambillah daripada kambing kita susu, berapa-berapa ambil boleh. Akhlak mereka kepada orang yang sedang musafir. Jadi Sayyidina Abu Bakar dia ambil susu daripadanya. Lepas dia ambil susu itu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia nak kejuk, dia ambil susu tu, dia bagi kepada Rasulullah, dia tak minum, dia tunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, minum terlebih dahulu. Cuma Sayyidina Abu Bakar nampak Rasulullah tidur, tinggal rehat, yakni penat betul tuan-tuan puan-puan, penat. Orang sekarang kalau musafir naik kereta pun, dari Makkah kepada Madinah, nak rehat dulu di hotel, baru pergi ziarah makam Rasulullah. Ini Rasulullah musafir, jalan sepanjang malam jalan. Naik atas unta pun itu bukan rehat. Unta tak ada ikon atasnya. Bukan yang atasnya tu sofa yang best, yang boleh bersandar. Itu memang duduk, sakit pinggang, sakit belakang, penat. Itu dah macam riadah. Naik unta, naik kuda dah macam riadah dah. Penat. Jadi Rasulullah tidur. Pun tidur bukan sampai malam, tidur 1 jam macam tu. Sekejap je. Tapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia nampak Rasulullah SAW rehat, dia rasa tak selesa nak ganggu Rasulullah SAW. Dia kata, aku tunggu Rasulullah SAW sampai Rasulullah bangun sendiri. Tak kejutkan Nabi SAW. Selepas tu, dia biasa kalau baru memerah susu daripada kambing, susu tu panas. Sebab baru memerah. Baru memerah susu dari kambing tu. Jadi, rasanya panas. Sayyidina Abu Bakar daripada cintanya kepada Rasulullah dan ikhlasnya kepada Rasulullah, dia tak nak bagi Rasulullah SAW, dah lah cuaca panas. Dia tak nak bagi Rasulullah susu yang rasanya panas. Jadi, dia ambil air sejuk yang dia simpan, campurkannya sikit. Dia letak air sejuk di dalam susu itu, maka susu tu dah jadi sejuk sikit lah. Tak panas. Dan alangkah sedapnya lah kalau makan yogurt yang sejuk atau susu yang sejuk di waktu panas di tengah hari, di waktu musim panas. Itu adalah minuman yang sangat sedap lah. Maka lepas tu dia bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW minum. Rasulullah minum dari susu itu. La ilaha illallah. Selepas tu mereka sambung berjalan. Boleh jadi yang cerita ini budak yang tadi yang mengembala kambing atau budak lain, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu yang tanya orang yang menjaga kambing. Dia tanya dia, dari mana kamu? Dia kata, aku daripada kampung Aslam. Nama mereka Aslam. Yakni nama itu diambil daripada perkataan selamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pandang kepada Sayyidina Abu Bakar, kemudian berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, salimta insya-Allah, engkau selamat insya-Allah. Yani jangan risau. Kamu tidak kata, tadi kata wahai orang nak intai, nak tengok, risau untuk, jadi jangan risau. Selamat insya-Allah. Lepas tu Rasulullah tanya dia, apa nama kamu? Dia kata, nama aku Mas'ud. Mas'ud itu, nama ini diambil daripada perkataan bahagia.
Maka Rasulullah pandang kepada Abu Bakar dan dia berkata kepada Abu Bakar, "Sa'idta insya-Allah." Engkau telah bahagia insya-Allah. Ini satu kelas atau satu ajaran dari Rasulullah agar kita sentiasa merasa positif, rasa baik. Jangan kita rasa negatif, jangan kita rasa yang bukan-bukan, yang tak baik. Dari nama kabilah orang sahaja Rasulullah dah mula rasa positif. Dari nama dia sahaja dah rasa positif. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata, "Kamu selamat wahai Abu Bakar." Lepas tu dia kata, nama kamu, dia kata Mas'ud, dia kata, "Kamu bahagia wahai Abu Bakar." Jadi kita selalu kena rasa positif dengan nama yang baik, dengan nama tempat yang baik, juga dengan apa-apa yang baik di depan kita. Kita sentiasa rasa positif. Itu sunnah. Hatta kalau perkara itu kadang-kadang zahirnya macam yani cuba bayang, kita boleh belajar juga. Nabi SAW sekarang di dalam risiko, di dalam bahaya. Tapi Rasulullah SAW masih mampu merasa positif. Masih membuat perasaan positif kepada Abu Bakar dan kepada yang sebelahnya, Amir bin Fuhair. Jadi itu cukup ajaran. Walaupun kita di dalam kesusahan, walaupun kita di dalam keadaan yang sangat susah, kita kena selalu harap yang baik. Kita kena selalu rasa positif. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dah dekat, dah hampir ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Madinah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba kepada Al-Madinah, ahli Al-Madinah, orang yang daripada Madinah, sudah tersebar di sisi mereka pengumuman atau khabar buruk yang dikatakan oleh ahli Makkah, iaitu mereka sudah letakkan 100 unta bagi orang yang bunuh Rasulullah SAW atau cari Rasulullah SAW atau tahankan dia. Maka ahli Al-Madinah ada satu lelaki yang bernama Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami atau Baridah. Buraidah bin Al-Hasib bin Al-Hasib Al-Aslami radhiyallahu an. Lepas dia dengar orang Quraisy boleh bayar 100 unta bagi siapa yang bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tahankan Rasulullah dan Abu Bakar, maka dia dengan 80 orang daripada orang kampungnya, jirannya dan kampungnya daripada Madinah, daripada Al-Ansar ini, mereka sambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari luar Madinah. Niat mereka untuk melindungikan Rasulullah SAW dan pelihara Rasulullah SAW, supaya kalau ada siapa-siapa daripada orang Makkah kejar Nabi SAW, dah dekat nak tahan Nabi SAW, mereka boleh tolong Rasulullah. Maka di dalam perjalanan mereka jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah nampak dia datang dengan 80 orang. Rasulullah nampak dia tak kenal. Sebab ramai daripada golongan Al-Ansarian masuk Islam di Madinah, mereka tak pernah jumpa Rasulullah. Dan Rasulullah tak pernah jumpa mereka. Ramai sangat. Mereka masuk Islam oleh dakwah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Jadi Buraidah ni, dia tak kenal lagi Rasulullah. Rasulullah pun tak kenal dia. Lepas Rasulullah SAW nampak dia dengan yang lain, Rasulullah nak pastikan ini orang yang datang nak tahankan kita atau orang baik, orang kita. Rasulullah SAW kata, siapa kamu? Dia kata, Buraidah ibn al-Husayb.
Rasulullah SAW pandang lagi kepada Abu Bakar. Dia kata, Ya Abu Bakar, baruda amruna wasaluh. Rasulullah rasa positif lagi. Nama sahabat ini namanya Buraidah. Buraidah ini berkataan atau nama ini diambil daripada siju. Bard. Namanya Buraidah. Kalau siju, bard. Dalam bahasa Arab, bard. Jadi dia Buraidah. Namanya daripada berkataan siju. Jadi lepas Rasulullah SAW dengar nama dia, dan Rasulullah yang jenis yang suka positif, hatta khususnya dengan nama orang. Sebab itu Nabi SAW suruh kita kalau nak letak nama anak, letak nama yang baik, yang ada maksud baik. Agar apa? Agar senang merasa positif dan rasa harapan yang baik daripada keberkatan makna atau maksud namanya. Jadi Rasulullah SAW pada kepada Sayyidina Abu Bakar, dia kata, Wahai Abu Bakar, telah sijulah urusan kita dan telah betul. Urusan kita semua dah betul dan siju. Yakni dah tak perlu risau lagi. Keadaan kita, hijrah kita, rancangan kita dah jadi siju dan berjaya. Lepas tu Rasulullah SAW balik pandang kepada Buraidah, tanya balik. Dia kata, daripada kamu? Daripada mana kamu? Wahai Buraidah. Nama dah tahu. Kita nak tahu dari kabilah mana. Buraidah jawab, dia kata, aku daripada Aslam. Min Bani Sahm. Daripada Sahm. Kabilah namanya Sahm. Kabilah Aslam daripada keluarga yang namanya Bani Sahm. Keluarga Bani Sahm. Maka Nabi SAW, dia kata, Salimna. Kampung di kabilah dia Aslam. Yakni selamat. Nabi SAW dia kata, kepada Abu Bakar, kami sudah selamat. Dan keluarganya namanya Sahm. Sahm itu macam bahagian kamu. Setiap satu ada bahagian Sahm. Itu namanya Sahm. Sahm saya, Sahm kamu, Sahm ini. Ini macam bahagian kamu, bahagian dia. Maka Rasulullah SAW ambil juga perasaan positif dari itu. Dia pandang kepada Abu Bakar juga. Dia kata, telah keluar bahagian kamu, wahai Abu Bakar. Macam orang dapat gajinya, orang dapat bahagiannya. Orang lama tunggu bahagiannya sampai. Sekarang Abu Bakar, Rasulullah kata, bahagian kamu dah sampai, wahai Abu Bakar. Rasa positif je. Jadi itu baik, itu sunnah. Itu baru kita kena selalu rasa positif. Walaupun kita berada di dalam kesusahan atau cabaran yang besar. Ini ulama kata, kana Rasulullah SAW yuhibbu tafa'ul wa la yatatayyar. Nabi SAW tidak sangat suka merasa positif dan harapan yang baik. Dan Rasulullah SAW tidak suka tatayyur. Tatayyur itu rasa negatif dan menggunakan perasaan negatif yang khususnya yang tidak mengikuti syariat Islam. Itu tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Kemudian Buraidah itu yang datang menyebut kedatangan Nabi SAW dari luar Madinah. Dia kata, Ya Rasulullah. Buraidah waktu itu belum lagi kenal, ya ini Rasulullah. Dia kata, siapa kamu? Dia cakap dengan Nabi. Siapakah kamu? Maka Nabi SAW berkata, aku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Rasulullah. Maka Buraidah dia kata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dia terus di waktu itu masuk Islam dan semua yang 80 orang sekali dengan dia masuk Islam. Subhanallah. Belum lagi sampai Madinah. Dah ada bulu-bulu orang, hampir 100 orang, 80 orang lebih masuk Islam oleh dakwah Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah mengenal diri, Rasulullah sempat juga menyebutkan aku Rasulullah. Dakwah, yakni sampaikan dakwah, sampaikan kebaikan kepada orang yang dapatnya. Dia kata, siapa kamu? Rasulullah kata, aku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Rasulullah. Lepas Buraidah dan orang yang sebelahnya semua masuk Islam, waktu itu dah masuk waktu maghrib. Dah masuk waktu maghrib dan mereka ditinggal di satu kawasan dan masuk waktu Isya. Lepas masuk waktu Isya, habis berbualan mereka, habis masuknya waktu Isya, Rasulullah SAW ajak mereka, jom salat sekali.
kita salat Isya bersama-sama jemaah. Jadi di Tinggal Basir itu, subhanallah, untunglah bumi atau basir itu yang dapat Rasulullah SAW letak dahi atasnya. Di tengah perjalanan mereka, Rasulullah ajak mereka salat, Rasulullah salat imam. Subhanallah, baru masuk Islam. Salat yang pertama lepas masuk Islam, mereka salat belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buraidah dengan saudara dan kawan orang kampungnya, orang kabilahnya Bani Aslam, semua 80 orang, sekali dengan Sayyidina Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah. Lepas mereka selesai salat, Sayyidina Rasulullah nak sambung jalan. Walaupun gelap, walaupun malam. Rasulullah SAW nak sambung perjalanannya. Tapi Buraidah ditanya Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, la tadkhulul Madinah illa wa ma'aka liwa." Janganlah masuk Madinah kecuali kamu dah ada bendera. Ini bendera ni budaya mereka dahulu. Yakni bendera ni dia macam menambahkan kehebatan kedatangan kamu. Jadi dia kata kena ada bendera kamu. Kemudian dia buka sirbannya, Buraidah itu. Dia buka sirban. Kemudian dia ikatkan sirbannya kepada satu tungkat. Yang tungkat itu yang alat berang juga, senjata. Tungkat atau kayu yang hujungnya ada pisi yang tajam. Iaitu mereka gunanya juga untuk berang. Dia ikatkan sirbannya kepada romhnya itu. Yang kayu yang ada hujungnya pisi tajam. Kemudian dia jalan depan Nabi SAW. Dia suruh Rasulullah jalan belakang, dia yang jalan depan. Dia jalan depan dan dia yang pegang macam tanda itu. Itu tanda yang mulia dan kena dihormati, terkenal. Yani orang itu dikenali atau terkenal dengan imamah itu atau serban. Lepas tu Buraidah dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, akan turun ke kabilah siapa atau kampung siapa atau rumah siapa? Kamu akan jadi tetamu siapa? Rumah siapa yang kamu akan turun rehat di dekatnya sana?" Nabi SAW dia kata, "Selepas kami telah sampai kepada Al-Madinah, maka kamu semua wahai orang Islam, jangan masuk campur tintan itu, lepaskan unta saya kerana dia diberi arahan oleh Allah. Unta saya ini diberi perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang memilih tempat aku tinggal. Jadi aku dan kamu semua kalian, kita ikut sahaja unta ini. Dia akan jalan sampai mana? Dia akan bawa saya sehingga tempat yang ditetapkan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Waktu itu orang Islam, iaitu Al-Ansar di Al-Madinah, mereka dah dapat tahu bahawasanya Rasulullah SAW dah berhijrah, dan mereka dah kira mereka agak-agak dalam 3 hari inilah Rasulullah akan sampai kepada Madinah. Jadi mereka keluar di hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin. 3 hari ini mereka kata kalau Rasulullah dah gerak di hari 1 Rabi' dari Makkah, jadi dia akan sampai dalam 3 hari ini. Jadi mereka keluar di hari Sabtu dari pagi. Keluar duduk dekat satu kawasan yang terlalu panas. Sangat-sangat panas, batu yang hitam dekat Al-Madinah. Ada satu batu, ada satu kawasan besar, luas di Madinah, batunya semua hitam. Batunya hitam dan panas sangat. Mereka sentiasa keluar ke sana. Sebab dari sanalah orang musafir masuk kepada Madinah. Itu macam pintu orang musafir masuk kepada Madinah. Sepanjang 3 hari, mereka keluar kepada kawasan sana. Ahli orang Al-Ansar, orang Madinah semua. Sehinggalah waktu 3 hari dan terlalu panas, barulah mereka pulang kepada rumah mereka. Hari yang kedua buat juga hari Ahad. Hari Isnin juga buat begitu. Sebelum Rasulullah SAW sampai dan tiba kepada Al-Madinah, subhanallah, Rasulullah terjumpa dengan
dua sahabat. Yang pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Az-Zubair. Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Yang kedua, Rasulullah SAW berjumpa dengan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dua-dua ini orang sahabat yang berniaga, yang ada bisnis. Dan kebetulan di waktu itu mereka pulang daripada Syam, daripada negara Syam, nak pulang kepada Makkah. Kepada Makkah atau kepada Al-Madinah. Walhasil itu adalah perjalanan mereka kalau balik daripada Syam. Lepas mereka bertemu dengan Rasulullah, mereka terharu, gembira. Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah Rasulullah selamat. Rasulullah dapat keluar daripada Makkah nak pergi hijrah kepada Al-Madinah. Jadi mereka duduklah, dapat jumpa Rasulullah, bertemu dengan Nabi SAW, bercakap dengan Nabi SAW, iaitu Sayyidina Az-Zubair dan Sayyidina Talha. Maka setiap satu daripada dua-dua, Az-Zubair, dia bagi Rasulullah SAW satu pakaian putih. Dan dia bagi satu juga kepada Sayyidina Abu Bakar. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu juga dibagi Rasulullah SAW pakaian putih juga. Dan dibagi Sayyidina Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah juga. Jadi mereka semua dapat hadiah sebelum sampai kepada Al-Madinah. Dapat hadiah daripada sahabat yang peniaga, ada perniagaan, jual baju, dapat hadiah baju putih, baju yang berwarna putih. Di waktu tu Rasulullah SAW tukar bajunya, di mandi, tukar bajunya, dia pakai baju itu yang baru. Jadi Rasulullah SAW masuk dan ketibaannya kepada Al-Madinah dengan pakaian baru dan berwarna putih. Dan itu yang menjadikan sahabat nampak Rasulullah dari jauh jelas sangat kerana cahaya Rasulullah SAW dan pakaiannya dengan Sayyidina Abu Bakar yang begitu terang dan putih. Dari jauh boleh nampak jelas. InsyaAllah, kuliah yang akan datang, kita akan menjelaskan beberapa perkara yang begitu dahsyat dan mulia. Iaitu ketibaan Rasulullah SAW kepada Al-Madinah, yakni kepada Quba. Dan dia turun menjadi tetamu siapa, itu yang kita akan tahu insyaAllah di kuliah yang akan datang. Selepas tu, sambungnya jalan Rasulullah SAW kepada dalam Al-Madinah, di tempat rumah Rasulullah SAW dan tempat Masjidun Nabi SAW. Juga esok insyaAllah akan menceritakan bagaimana cara sahabat Nabi SAW yang keluar ratus-ratusan sahabat menyambut kedatangan Nabi SAW sambil membaca Tala'al Badru Alaina min Thaniyatil Wada'. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menampakkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, meninggikan derajat kita di dalam syurga, mendekatkan kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, memberi taufik agar kita sentiasa menghayati dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.